Okey. Okey, dah 25 step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya tak? Waalaikumsalam. Boleh ke? Okey, alhamdulillah. So dah ada 25 orang. So saya start dulu. Nanti sambil tu sebab saya tengok yang korang masuk ni tak perlu admit pula, saya pun pelik. So maksudnya nanti diorang boleh masuk without admit lah. Okay, so kita mulakan majlis kita dengan bacaan ummul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min ghazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. So hari ni kita nak belajar subtopik baru. Okay, which is laju pula. Okay, which is naming homologous series. So homologous series yang kita dah belajar ialah alkane, alkene, alkohol, carboxylic acid, and the last one yang kita belajar baru ni ialah ester. Okay, so naming ni actually yang ada dalam syllabus kita ada 3 sahaja, which is naming alkane, alkene and alcohol. Sebab carboxylic acid tu kita memang kira je total carbon dia and then kita terus namakan. Okay, sebelum ni nama yang saya ajarkan awak tu ialah nama general. Okay, so today kita akan guna naming mengikut rules, chemistry rules. Okay, so yang selalu awak jumpa dalam soalan yang sebelum dan ramai yang ada PM tanya tu, dia kata naming using IUPAC tu, IUPAC nomenclature tu, itu ialah mengikut chemistry rules. So IUPAC tu International Union Applied Chemistry. P tu saya tak sure juga. Tapi dia memang guna IUPAC. Okay. So today kita akan tengok benda tu. Okay. So contohnya yang ini. Saya besarkan. Sekejap saya tak ni lagi. Korang tak nampak kan? Sekejap. Saya ni. Okay. So sekarang nampak tak saya punya OneNote? Naming alkane, alkene and alcohol. Okay, alhamdulillah. Okay, so hari ni cuba kita tengok yang ini. Kalau sebelum ni awak hanya jumpa alkane yang saya bagi tahu total number of carbon sahaja, betul tak? So hari ni kita akan jumpa alkane yang tiba-tiba akan ada kita nampak dekat sini. Dia ada tiba-tiba ada CH3 pula. Selama ni kita belajar carbon bonded to carbon ataupun lepas tu kita penuhkan je dengan hidrogen. Okay. Tapi hari ni kita akan nampak ada CH3, C2H5 pula ada tiba-tiba dekat tempat hidrogen tu. Okay. So cara nak namakan dia, yang pertama ialah awak tengok first kali kita mesti cari longest chain. Okay, so awak jot down sikit sebab kita tak ada nota ni. Longest chain. Apa maksud longest chain tu? Ialah number of carbon yang paling panjang kita boleh baca secara continuously. Okay, number of carbon yang boleh dibaca secara continuously. Okay, nanti saya akan tunjuk contoh apa yang tak continuously tu. So for this case, yang kita boleh baca secara continuously adalah 1, 2, 3. Okay, katalah sampai kat 3 tu saya nak baca yang ini 4. Saya kata sebab ni ada 1 carbon kan. Okay, tetapi ada lagi 2 ni. Adakah dia longest? Okay, saya guna warna merah pula. Okay, warna hijau longest dia
saya dapat 4. Kalau warna merah, saya kira 1, 2, 3. Dah tak boleh pergi mana-mana lah. Dia tak boleh patah balik. Okay, dia tak boleh patah balik. Kira ke sini pula. Tak boleh. So, once you dah baca situ longest, dah tak boleh dah. Okay, dah tak boleh patah balik. So, kalau warna merah, paling panjang 3. Kalau warna hijau, paling panjang 4. So, saya tukar. Saya ambil warna purple pula. Saya kira lagi sekali. 1. Tebalnya sekejap Okay, 2. 3, 4, 5. Sekarang kita nak kena longest chain tu ialah kiraan carbon atom. Okay, so sekarang ni mana yang longest chain? 3 atau 4 atau 5? 5. So maksudnya sekarang awak punya alkane ni, cuba kita tengok betul tak dia alkane? Semua single bond, betul tak? So alkane awak ni namanya mestilah pentane. Okay, ini adalah nama utama dia. Okay, so first kali kita tengok longest chain, pentane. Okay, tetapi kat sini dia ada branch tau, apa kita panggil cabang. Okay, cabang lain selain daripada hidrogen. So cabang yang kita ada ialah CH3, CH3 satu lagi. Okay, kalau sebelum ni kita jumpa yang kita tahu kalau ada satu karbon, dia punya formula CH4, namanya apa? Sebelum ni kita belajar. Kalau C1H4, so nama dia apa? Metin. Methane. Okay, methane. Okay, betul, methane. Tetapi sekarang bila satu hidrogen dia hilang, okay, satu hidrogen dia hilang, dan satu ikatan yang hilang tu dia ikat pada satu karbon lain, karbon yang satu homologous series. So kita panggil ni sebagai side chain ataupun rantai cabang. Okay, so bila dia jadi rantai cabang ni dah tak jadi methane dah, kita panggil dia methyl. Okay, so bila dia hilang satu hidrogen, contohlah kalau ethane dia akan jadi C2H6. Betul tak? Ethane kan? Ethane. Okay, kalau awak tengok ada satu rantai panjang, contohnya pentane, butane apa semua tu. Okay, tapi tiba-tiba kat sini ada satu cabang C2H5. C2H5. Okay, and then ada satu bonding. Dia terikat pada satu alkane yang berantai panjang. So yang ni kita tak panggil ethane lagi, tapi kita panggil ethyl. Tapi jangan risau, cikgu kita akan jumpa ke propyl, butyl semua tak. Okay, yang sekarang ni dalam silibus kita yang selalu kita akan jumpa ialah methyl je. Ethyl ni pun jarang kita jumpa. Sangatlah jarang. Okay, yang selalu jumpa methyl. So methyl tu apa? Yang ni. Side chain ni, CH3. So sekarang ni, okay, tadi awak dah kira longest chain ni adalah pentane. Tapi kita tak habis namakan dia lagi sebab dia ada cabang. Okay, cabangnya berada pada karbon nombor berapa? Kalau awak ikut nombor yang saya warnakan tadi, warna purple yang saya padam yang warna merah yang confusing ni tadi saya padam. Okay, kita ikut nombor warna purple sebab itu yang memberi kita longest chain. Okay, lama semua lagi padam. Okay. 1, 2, 3. So, rantai cabang ni tadi, cabang dia ni berada pada karbon nombor berapa tu? 3. Ni, tengok ni. Ni CH3 satu pada karbon nombor 2. Satu lagi CH3 berada pada karbon nombor 3. So, dia ada 2 cabang. So, kita kena namakan beserta cabang dia sekali. Okay, so tengok saya namakan. Mesti apa-apa hal pun nombor yang lebih kecil disebut dulu. 2, 3. Kenapa 2, 3? Sebab pada
Karbon kedua ada satu metil. Okay, pada karbon ketiga has another metil. So maksudnya ada dua kumpulan metil dalam longest chain. Okay, so bila dua kumpulan metil kita panggil 2,3 dimethyl pentane. Okay, setakat ni. Cuba awak recall balik kenapa nama dia pentane. Okay, kenapa tadi nama dia pentane untuk siapa yang baru masuk. Okay, nama dia pentane sebab cikgu kira longest chain. Karbon yang paling panjang yang cikgu boleh kira. 1, 2, 3, 4, 5. So maksudnya dia adalah alkane sebab cikgu tengok semua single bond. And then dia ada 5 carbon atom pada rantai panjang dia. So cikgu namakan dia pentane. Unfortunately, this molecule ada 2 cabang. Kenapa cikgu panggil cabang? Kenapa hidrogen tu bukan cabang? Okay, hydrogen is not a side chain sebab dia memang selama ni kita belajar pun memang penuhkan dengan hidrogen. Okay, tapi hari ni tiba-tiba kita jumpa ada ikatan selain daripada hidrogen which is CH3. Okay, so CH3 ni kita panggil alkyl. Okay, bila dia ada satu carbon, dia bukan homologous series, dia adalah rantai cabang je. Okay, dia macam side je. Okay, so CH3 namanya metil. So pada karbon kedua ada satu metil. Karbon ketiga ada satu lagi metil. So that's why ada di kat sini. Let's say, katalah pada karbon keempat ada satu lagi CH3. So nama dia akan jadi apa agaknya? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Okay, katakan kat sini ada lagi yang saya tambah satu lagi metil. So nama dia akan jadi 2, 3, 4. Di lagi ke metilnya? Dia betul metil. Tapi di ke tri ke quarter ke? Tri lah. Tri. Okay, metil pentin tu tetap sebab cikgu tak ubah pun longest chain tu tadi. Macam tu. Okay, boleh tak? Okay. Boleh. Okay, kita try So sekarang ni cuba sebab yang ini memang sebab tu cikgu terpaksa buat kelas juga sebab cikgu tak boleh bagi video je. Cikgu kena tunjukkan. Okay. So sekarang ni cuba awak tengok saya punya contoh ni. Tadi cikgu bagi contoh nombor 1. Okay. Kita sekejap. Okay. Kita namakan yang ini contoh ni. Contoh 1 ni. Okay, cuba awak try namakan dulu. Conteng dekat buku conteng ke kertas ke nanti awak masuklah dalam awak punya file. So first kira dulu longest chain yang boleh awak kira. After that awak cari dia punya branch ataupun kita panggil side chain. Tu cari longest chain. Longest carbon chain lah. Second one, kalau awak baca buku dia ada tulis prefix, roots semua. So saya tak nak guna benda-benda yang macam perkataan baru. Okay, sebab ini sebenarnya kemahiran menamakan je. Tak perlu tahu dia root ke prefix ke apa ke. Nanti awak confuse. So sekarang ni kita kata longest carbon chain. So cari dulu. So lebih mudah difahami. And then awak cari branch pada carbon ke berapa. Okay, ada siapa nak cuba? Saya. Okay, siapa tu Haziq Siapa tak dengar? Saya tak nampak sebab saya nampak skrin saya je. Okay. Awak sebut nama, lepas tu nama awak, lepas tu awak bagi nama dia. Cuba. 2 monomethyl pentane. Okay, saya tulis 2 monomethyl apa tadi? Pentane Pentane. Pentane. Okay. Almost correct. Okay, ada sikit je tersilap. Okay. Betul.
2, kenapa kawan awak sebut 2? Sebab dekat karbon kedua ada satu metil. Tadi cikgu tulis CH3 tapi ni dia tunjuk ikatan. So CH3 ni sebenarnya kadang-kadang dia tulis CH3. Sometimes dia tunjuk ikatan yang macam ni. Okay. So pentane betul tak? 1, 2, 3, 4, 5. Betul pentane. Cuma satu je. Kalau satu tak perlu tulis apa-apa. So nama dia akan jadi 2 metil pentane. Good. Okay. Sebab tadi cikgu bagi 2. So cikgu sebut di. So awak ingat kalau satu mono. So kalau satu tak perlu pun okay. Kalau letak dia jadi salah sebab IUPAC kata tak perlu. Yang mono-mono selalu awak jumpa tu sebab dia tak ada number. Dia tak ada numbering. Tu kita panggil commercial names. Macam tu. Yang ni bila ikut IUPAC tak perlu mono lah. So 2 metil pentane. Okay. Satu lagi contoh. Okay, kita try. Tengok yang ini pula. Okay, semua orang kena try. Sebab kalau kita tak cuba nanti kita tak faham. Sebab dia memang kena tulis dan try namakan. Sebab sekarang kita jumpa alkin, lain pula dia punya rules tu ada lain sikit. Okay. Okay, ada siapa nak try? Ya. Okay. Siapa? 2 orang. Mirul. Okay, Amirul lah, Amirul. 2, 3. Saya tulis sekejap 2, koma. Yang ini awak kena ikut betul-betul kalau saya letak koma, memang kena 2. Yang nak membezakan numbering dengan nama tu tadi kita letak dash. Cikgu kalau saya tertinggal dash koma tu cikgu, memang salah sebab dia peraturan. Okay, sambung. Dimetil. Metil. Hexane. Hexane. Okay, kita tengok. Okay, hexane 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, hexane. Okay, pada karbon kedua ada satu metil. Karbon ketiga ada satu metil. So sebab bila ada 2 perlu letak di. Okay, cikgu bagi satu contoh lagi. Betul-betul bagus. Okay, satu contoh lagi. Katakan cikgu lukis macam ni Sorry lah buruk sikit. Sebab tu yang tu cikgu dah awal-awal lukis. Sebab kalau nak tunggu lukis ni tengah malam kan baru habis kita punya kelas sekarang. Okey. Kalau yang ni apa nama dia pula? Okey, tadi. Boleh. Ya. Try. Okey, cuba. 4, 5 dimethyl hexane. Okey, dimethyl hexane. Okey, so cikgu dah tahu dah awak mesti jawab macam ni. Okey, cuba tengok Kalau awak perasan, cikgu tak ada kata salah sebab sebenarnya cikgu tak ajar lagi benda ni. Okey, tak apa. Okey, no problem. Thank you, Syemi. Cuba awak tengok, sebenarnya these molecules dengan these molecules adalah the same molecule. Cuma kalau awak perasan, cikgu
rotatekan dia 180 degrees pula dah cikgu ni. Okay. Awak perasan tak, katalah saya letak mirror kat sini. Ni sebenarnya mirror dia. Yang ni adalah mirror yang ini. Perasan tak? Cuma atas bawah tu dia tak kisahlah asalkan pada carbon yang sama. Okay. Sebab sebelum ni contoh yang cikgu bagi, semua cikgu kira daripada kiri ke kanan. Awak perasan tak nombor of carbon dia? Kita tengok contoh balik semula. Yang ini cikgu kira daripada kiri ke kanan. Okay. Yang ini pun cikgu kira dari kiri ke kanan. Apa maksud kiri ke kanan tu? Nombor dia 1 ke 5 ke kanan. Okay. Yang ini pun cikgu bagi contoh pun dari kiri ke kanan juga nombor lebih besar. Tetapi sebenarnya cikgu kata yang contoh terbaru cikgu bagi ni, awak boleh kira dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kenapa macam tu? Sebab sebenarnya molekul ni kita boleh pusingkan dia jadi macam ni. Dia sama. So sebenarnya syaratnya ialah bukan semestinya awak kira dari kiri ke kanan. Awak kena tengok kiri ke kanan tu nombor mana yang lebih kecil. Okay, apa maksud nombor lebih kecil? Tadi masa lukis macam ni, awak dapati dia punya branch pada 2 dan 3. Yang ni sama kan? Cuba tengok. Ni sama. Okay. 2, 3. Yang ini awak kira 4 dan 5. So awak kena try baca daripada kanan ke kiri pula. Awak dapat tak nombor lebih kecil? So let's say yang ni kita kira daripada kiri ke kanan dapat 4, 5. Tapi bila kira daripada kanan ke kiri awak akan dapat 2, 3 pula. Dimethyl. Adik tak nak duduk sini dengar kartun dulu. Dimethyl hexane. So, between these two name, kena tengok nombor mana yang lebih kecil dan nombor nama itulah the best answers. Cikgu kalau tulis Okey. nombor 45 tu boleh diterima betul juga cikgu? Tak, sebab dia akan pilih. Sebab tu saya kata dia ni sebab dia based on rules. So rules dia akan cari dia akan cari branch ni berada pada number yang lebih kecil. That is the correct answer, the correct name. Terima kasih cikgu. Okey. Soalan boleh cikgu? Apa? Nak tanya satu soalan lagi satu soalan. Ya. Boleh. Kenapa ada metil ni cikgu? Kenapa metil? Okey, sebab dia kalau dia adalah tadi kalau tertinggal kalau dia CH4 kita panggil methane. So dia adalah alkane. Kalau dia hilang, nampak tak sekarang ni, dia ni sebagai site sahaja. Dia tak ada homologous series yang tersendiri. Dia hanya menempel je dekat alkane. So bila kita nampak macam tu, kita panggil dia site. Kita panggil generalnya adalah alkane tapi dia bukan homologous series. Dia hanya branch. So kita boleh masukkan di dalam namanya. So daripada methane, dia hilang satu H. Perasan tak? So satu H itu dia ikat kepada karbon dalam alkane. So kita panggil dia metil. Macam tu. So biasanya metil kita boleh jumpa metil, etil, selalunya ada tu lah metil, etil tu lah. Sebelum ni awak jumpa metil, etil semua tu dekat ester sebelum ni. Ingat tak nama dia? Etil propanoate. Macam tu kan. Okay, tapi nanti sekarang ni kita akan jumpa juga dalam alkane tetapi dia hanyalah side chain ataupun branch. Okay, cabang sahaja dan dia bukan homologous series. Homologous series kita tetap 5 juga which is alkane, alkene, alkohol. Ya, alkyne, carboxylic acid, last sekali ester. Ya, siapa tu? Nurin. Amy kata nak masuk tak boleh. Kenapa Amy tak boleh masuk? Dia guna email siapa pula ni? Sekejap. Orang lain masuk seronok je, senang, tak payah admit. Mana dia? Sekejap. Dia guna ni pula dia tiba-tiba. Boleh je dia orang masuk ni semua ni. Dah. Ada tak Amy? Semua masuk. Saya tak tekan apa-apa pun.
Okay, Amy dah ada? Dah. Dah. Okey, Alhamdulillah. Okey dah, saya tayang balik. Dah nampak balik? Okey. Nampak tak balik saya punya OneNote? Nampak je tu. Okey. So kita tengok satu lagi contoh. Okey, tengok lagi contoh. Okey, satu lagi contoh, jangan risau. Kita buat sama-sama. Hari ni macam kanak-kanak punya kelas sikit, buat bersama-sama cikgu. Okey, so now sekarang ni tengok example cikgu nombor 2. Label je lah nombor 2. Kita punya example dah banyak dah malam ni. Okey. So untuk kawan-kawan yang baru masuk, sekarang ni kita tengah naming alkane menggunakan konsep ataupun rules. Okey. Rules ni apa peraturan IUPAC, International Union of Applied Chemistry. P tu saya tak ingat. Okay, now. So, cuba kita tengok yang ni. Macam mana nak namakan dia. First, macam tadi saya ajar, kita cari longest chain. Okay, 1, carbon 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sebab tadi saya dah bagi satu contoh yang Syemi jawab tadi. Okay, so sekarang ni kita nak kira numbering dia dari kiri ke dari kanan? Kanan. Sebab kita nampak dia punya side chain, kalau kita kira dari kiri, side chain dia akan jadi pada nombor 4. Tapi bila kita kira dari kanan, dia jadi nombor 2. Okey, untuk yang baru masuk saya conteng juga Kalau saya kira ni 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ni kita panggil side chain berada pada carbon nombor 4. Syaratnya side chain perlu berada pada carbon yang lebih kecil. So, saya kira pula daripada sini. 1, 2, 3, 4, 5. So, between 4 and 2, which is the smaller number? So, of course lah 2. So, nama dia akan jadi 2 metil. Mesti ada dash nak membezakan nombor dengan nama dia metil. Tadi total number panjang ni adalah 5. So, pentane. Okey. Okey, boleh yang ni. Okey, satu last contoh untuk alkane sebelum saya bagi satu contoh yang kira susah sikit lah. Okey, yang ni. Yang ni pun senang je. Sebab asalkan awak ikut konsep dia, cari longest chain. Tapi mesti tengok dia punya branch. Branch dia ada di sini. 1, 2, 3. Branch dia mesti berada pada nombor yang lebih kecil. Okay, nanti mesti ada yang tanya, cikgu boleh tak satu saya kira dari kanan, satu lagi saya kira dari kiri? Tak boleh. Once dah pilih dari kanan, kanan je lah sampai habis. Once dah kira dari kiri, kiri je lah sampai habis. Dia tak boleh ada dua suka hati sebab nak dua-dua jadi kecil, so dia kira kiri kanan. Tak boleh. Okay, sekejap. Adakah lagi yang nak masuk? Tak boleh masuk tadi. Dah boleh. Okay. Okay. So, okay, mula-mula saya tanya dulu. Berapa carbon longest chain dia? 6. 6 kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6. So, bila 6 namanya hexane. Okay. Lepas tu dia punya side chain berada pada nombor ni. Cikgu kira dari kiri lah ke dari kanan ni? Agak-agaknya kanan. Sebab sini kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita kira daripada kiri, nanti kita dapat dia 3 kan? 2 dengan 3, mana lagi kecil? 2 lah. So, jawapan dia warna biru ni tak nampak pula. 2, 3, 4. Okay, metil memang ada metil.
Ada berapa kumpulan metal tadi? 1, 2, 3. So, trimethyl hexane. Okay, ada siapa-siapa nak tanya? Kita dah ada 5 contoh tadi. Cikgu nak tanya kalau kan yang Okay. tu kan metan kan. So contoh kalau C2H8 kan. So dia kan dia akan C2H6. C2H6. H8 H6 2N So, tambah dia 2. akan So, betul lah. betul kan? So, dia akan jadi C2H5. Betul tak? Dia hilang lepas tu satu dia H. Maksudnya dia akan jadi etil lah cikgu. Yes. Nanti ada Okay. contoh satu etil tapi di dalam alkin. Kejap lagi. Kejap. Okay. 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 Saya bagi satu contoh. Saya kata saya nak bagi satu contoh yang tak pernah ada dalam SPM macam ni. Tapi kita try lah sama-sama. Okay, sebab dia susah sikit. Okay. Tengok Okay. Basically itu dia punya. Nanti saya tambah dengan hidrogen. Yang ni CH3 lah. CH3. CH dia tak nak. Sekejap. Nanti kan awak kata bila CH3 je semua jadi side chain pula. So H. Allah. Susah sikit H. 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 Okay. Selalu kalau kat kelas saya ajar saya tak lukis H ni. Tapi tak apalah. H. Sebab dia jadi serabut pening pula kepala. H. Okay. Okay, awak lukis. Awak kena lukis juga. Kalau awak tak lukis, nanti saya je yang conteng, saya je yang pandai. Saya nak awak pandai sekali. Okay, sekarang ni. Kira dulu sebab sekarang saya pun tak tahu. Saya suka hati saya je lukis. So, saya pun tak tahu dia punya ni apa. So, awak lukis and then awak cari apakah longest chain dia. Apalah cikgu bagi soalan ni. Saya pun nak kena conteng juga kat tempat lain. Empat cikgu. Apa benda? Empat. Tempat je. Tempat. Macam panjang je saya rasa saya lukis. 8 euro. 8 ke 4. Jauh tu. 8 ke 4 tu. Kejap. Allah Akbar. Mana pun conteng saya. 4 ke 8. Gaduh lah korang. Okay, sekejap 1, 2. Okay. Ke-4. Okay. Saya dapat. Okay, ingat longest chain tu mesti syarat dia kita boleh baca secara continuously. Saya tak cakap dia tu yang paling lurus sekali adalah longest chain. Sebab sometimes soalan dia memang sengaja je bagi awak confused. Okay. Sebab dia nak tengok awak faham ke tidak. So maksudnya kalau awak baca macam ni, lurus, awak baru dapat 4 karbon. Okay, 4 karbon. Okay. Tapi cuba kita baca secara continuously walaupun dia ni. Okay, tengok saya baca secara continuously. Okay, continuously akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya tak cakap dia lurus. Yang ini sebenarnya kalau kita nak lukis lurus pun boleh juga. Saya sengaja je jadikan dia bertangga supaya saya nak awak kira 4. Perasan tak? Okay. So supposed to be this molecule adalah 8 carbon. So dia punya branch adalah di sini, dan di sini. Ada 3 metil kat situ. Okay, so cuba kita kira kalau dia adalah 8, so dia akan jadi octane. Cuma cikgu tak kira lagi mana satu yang
lebih nak kira daripada atas ke nak kira daripada bawah nombor 1 dia kira? Bawah. Okay, Bawah. kita kira bawah Sekejap. 1, 2, 3. Okay, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Kalau kira daripada atas, dapat juga 2 juga kan dia punya ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Kita bagi nama dua-dua. Kalau kira daripada bawah, nama dia akan jadi 2, 3, 7. Betul tak? Cikgu, Ya. ada yang nak masuk. Okey. Kenapa dia orang tak boleh masuk Sekejap. Okey, kalau saya tengah present, dia orang tak boleh masuk. Kalau awak tadi saya tunggu. Tengok bila saya buka sini dia orang boleh je masuk. Okey, dah. Okey. Sambung. 2, 3, 7. Betul tak 2, 3, 7 ni? Siapa yang kira daripada bawah? Betul. Try, metil, octane. Tapi kalau kira daripada atas, dia akan jadi 2 juga. Tapi 2, 6, 7. Nama ni sama. Try, metil, octane. So, mana nombor lebih kecil? 2, 3, 7 ke 2, 6, 7? 2, 2, 3, 7. So, this is the correct answer for this molecule. Okay, boleh tak? Okay, Boleh. untuk kawan yang baru masuk, nanti saya record ni, nanti saya share balik semula, okay? So, sebab kita dah jalan panjang dah banyak dah. Okay. So, yang ini adalah naming of alkane. Alkane. So, cuba ada tak siapa-siapa nak tanya? Rasa okey kot. Alkane ni senang lagi. Sekejap lagi kita tengok alkane pula. Tapi yang paling senang pada saya ialah alkohol. Okay. Pada saya lah. Okey, ya, sila. Paling banyak try. Try je. Yang lain dah tak ada dah. Try tu pun SPM tak keluar sebenarnya. Saya je yang bagi. Nak tanya yang kalau untuk alkane ni keluar metil je ke ada keluar lain juga cikgu? Setakat ni kalau SPM metal je. Kalau ada sekali je lah saya jumpa trial negeri mana, entah dia mengada sangat, adalah satu etil. Okay. Selalunya metil. So, bila awak akan jumpa CH3 je kebanyakannya. So, sama ada 2, kalau 2 CH3, dia akan jadi dimetil. Kalau 3 CH3 akan jadi trimetil. Okey. Je lah. Cikgu. Okay, so tak ada alkane ni ada tak apa-apa nak tanya? So you all yang dah tahu ni, nanti kalau kawan tanya tolonglah ajar. Kawan pun boleh tanya dengan saya, tak ada masalah. Okay, nanti awak malu nak tanya dengan saya, awak tanya dengan kawan awak dulu. Kalau kawan awak tak boleh jawab, awak tanya saya. Okay, now kita nak move to alkene. Okay, sebelum ni, sekejap saya nak kena cari ruang kosong. Sekejap saya conteng sikit. Okey, sebelum ni saya ajar awak lukis alkene macam ni. Saya kata dia punya double bond mesti ada kat hujung. Tak kisahlah awak nak hujung sekali. Betul tak? Ingat tak saya cakap hujung sekali je awak tulis. Jangan letak tempat lain supaya saya senang nak ajar nanti. Okey. Kenapa saya kata letak hujung sekali? So let's say lah ada 5 carbon. Letak hujung sekali kat sini. Okey. So nama ni saya tak letak hidrogen ni. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Tu hidrogen lah nanti awak lukis. Okey. So sekarang ni, bila macam ni, tadi kita dah belajar dekat alkane, boleh kira dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri. So hujung tu saya kata hari tu awak lukis, letaklah hujung kiri ke hujung kanan ke, saya tak kisah asalkan hujung. Sebab ni lah. Sebab bila awak letak hujung belah kanan, right, that means this one adalah, ini adalah carbon nombor 1, 2, 3, 4, 5.
Kalau kawan yang lukis macam ni, hujung belah kiri. So sinilah jadi carbon nombor 1 dia. Right. Okay. So kalau macam ni, nama dia akan jadi nama dia tak jadi macam tadi tau. Dia ada tiba-tiba nombor di tengah nama. Pent 1 in. Okay, kenapa 1 ni? Kenapa 1? Okay, sebab double bond dia berada antara carbon 1 dengan carbon 2. So 1 dengan 2, 1 lebih kecil. That's why kita letak pent 1 in. Masa awak belajar, awak akan ada hari tu dalam kuis ke apa, awak jumpa yang macam ni. Dia tak letak dekat hujung, tapi dia letak tengah-tengah. Macam tu. Sekejap Ini saya kena tukar nombor. Sebab okay. Dia letak tengah-tengah, so dah tak jadilah pen 1 in. Dia jadi pen berapa in? Cuba. Pen 2 in. Pen 2 in. Okay. Kalau saya kira dari sini, sebab tu saya padam. Kalau saya kira dari sini tadi, dia akan jadi antara 3 dengan 4. Betul tak? So jadi pen 3 in. Tak boleh. Sebab bila kita kira dari sini, dia antara carbon kedua dengan carbon ketiga. Double bond dia. So 3 dengan 2 mana lagi kecil? 2. So pen 2 in. So this is the name. Ada yang tanya, adakah pen 1 in dengan pen 2 in is the same molecule? Yang tu saya hold dulu. Tu nanti saya kena terang dalam isomer. So malam ni saya tak nak terang isomer lagi sebab saya takut banyak sangat yang awak nak kena terima. Sebab bila naming ni pun awak nak kena digest juga. Boleh tak? Okay, dia ada satu je lagi. Sepatutnya ajar sekaligus sebab dalam 2 jam. Tapi tak apalah, nanti sekarang kesian je dengan awak. Okay, so pen 1 in dengan pen 2 in. So untuk alkin, nama dia mesti, wajib cikgu mesti ada nombor. Sebab dia akan ada double bond kan. So double bond mesti ada kat tengah-tengah ni, ada numbering. So apa maksud numbering tu? Kedudukan double bond dia. Sebab dia adalah alkin, dia kena ada at least 1 double bond. Jangan tanya cikgu kalau dia ada 2 double bond, tak ada. 2 double bond tu nanti jadi lain lah. Okay, kalau bagi tahu je lah terus. Okay, katalah dia ada dekat sini. So dia akan jadi pen 1 3 di in. Tak ada dalam SPM, tak ada. Okay. Sebab awak nanti mesti akan terfikir juga. Kalau dia ada 2 double bond macam mana? So dia akan jadi pen 1. Kenapa 1? Dekat 1 ada double bond. Satu lagi double bond dia koma dekat 3. Betul tak? So dia akan jadi di in. Tapi saya rasa tak pernah jumpa lagi dalam SPM. Okay. Tapi itulah kan awak kata pula kita orang ni SPM pertama kali je dalam syllabus kita tak ada. InsyaAllah tak ada lah tu. Okay. Okay. So boleh kita terus pergi soalan yang tadi. Bukan soalan lah, example yang saya bagi. Tu saya nak bagi dia punya basic, very basic. Okay, yang ini pun lebih kurang sama. Cuma dia ada tambah satu, apa kita panggil ni? Metil. Metil or branch or side chain. Okay, branch nama dia. Branch, cabang. Atau janganlah kata branch dahan pula tu pokok. Okey, tak apa ni kita branch cabang dia. Okey, ataupun side chain. Rantai cabang itulah. Okey. Okey, so nama dia apa yang ni? Agak-agak awak sebab mengikut yang saya dah bagi tadi. Okey. Saya nak tanya. Kita nak baca dari kiri ke dari kanan? Awak rasa? Sebab sekarang ni dah confused dah ni. Betul tak awak betul tak awak confused ke awak rasa macam alah sama je lah. Kiri. Kiri. Okey, siapa yang baca dari kiri? 1, 2, 3, 4, 5. Kiri ke kanan? Ada tak yang kumpulan kanan? Kanan. Okey, kiri kanan. 1, 2, okey. Kiri kanan. Kiri kanan. Janganlah kiri kanan, tak boleh tau.
atas pagar ni. Okey. Tadi masa kita belajar alkin, cikgu kata nombor paling kecil mesti berada pada branch. Betul tak? Betul. Okey. Betul. Okey, betul. Okey. Itu sebab alkin tak ada apa-apa ciri yang functional group. So dia ke mana-mana pun dia tetap pentane juga. Okey. Tetapi bila masuk alkin, dia punya homologous series adalah alkin dan dia punya functional group adalah double bond. So kita mesti utamakan double bond dahulu, baru tengok branch. So therefore numbering akan ikut double bond dulu berada pada nombor yang lebih kecil. So maksudnya kiri ke kanan? Kanan. Kiri ke kanan? Kanan. Kanan. Sebab kalau kanan nombor dia 2, betul? Dia akan jadi pen, Allahuakbar. Pen 2. Dia in, okay sorry for dash in. Kalau kita baca dari kiri, dia akan jadi pen 3 in. Betul tak? So pen 3 in dengan pen 2 in lah lagi kecil nombor dia. Lepas tu baru awak masukkan dia punya side branch dia, which is dekat carbon nombor 4. So 4 metil pen 2 in. Okay, cuba tutup mata. Rasa-rasa boleh tak? Boleh. Boleh. Okay, dah makan, dah solat, hati terang lagi. Okay, ni example nombor 2. Ada 2 branch tapi dia ada double bond. Awak conteng and then awak tulis nama. Nak jawab cikgu? Okay, sila. 2, 2, 3, dash, dimethyl butene. Ingat mesti kena letak number. Tengah-tengah dia alkin mesti ada number. Sebab kita nak bagi tahu di mana double bond berada. 1. But 1 in. Baru betul. Okay, good. So ingat bila ada double bond, kita mesti kena bagi tahu where does the double bond situated. Okay. Okay. Ada anybody nak tanya? Dah 2 contoh saya bagi. Cikgu kenapa Okay. 4 tu cikgu? Boot tu 4. Okay, 4 sebab ni. 1, longest chain dia 4. 3, 4. Okay, sekejap Saya saja nak biar awak berfikir sekejap. Okay. Cikgu, saya tak nak kira guna yang warna numbering purple tu. Saya nak kira dari sini. 1, 2, 3, 4 juga cikgu. Kalau awak terfikir macam tu lah. Okay, ini tak boleh sebab apa? Nanti awak akan jadikan double bond ni, which is the functional group, sebagai branch. Betul tak? Ni nak bagi nama apa ni? Nak kata metil, bukan metil sebab dia CH2, lepas tu ada double bond. Tak boleh. Okay? Sebab bila awak nampak dia double bond, that means the homologous series adalah alkin. Longest chain dia mesti include the double bond. Soalan Nurin tadi tu kenapa 4? So saya dah tunjuk ni, saya tambah soalan lain pula. Okay, situasi lainnya. In case kalau awak terfikir tak nak, tadi cikgu cakap boleh kira je macam LL ke naik turun tangga ke. Tapi awak nak naik turun tangga ke, awak kena make sure that the longest chain contain the functional group, which is the double bond. Okay, boleh? Ya saya. Apa yang tak? Apa benda? Functional group tu apa? Functional group tu apa yang membezakan satu homologous series dengan homologous series yang lain. Contoh kalau alkin,
dia ada double bond, orang lain tak ada. Tu functional group lah. Okay, kalau apa yang membezakan alkin dengan alkohol? Alkin ada double bond between carbon atoms, alkohol ada OH group. Itulah dia, tu functional group. Masih faham. Okay, so sekarang ni awak name this compound. Nombor 4. Okay. Ni contoh untuk alkin lah sebab ada double bond tu. Okay, mula-mula check dulu longest chain. Longest chain mesti ada double bond sebab dia alkin. And then cari numbering mana yang lebih kecil untuk double bond tadi. Lepas tu baru letak branch. Sekejap. Mana sini? Oh, sempat. Okay, dah. Sorry, saya pergi minum air. Okay, so what is the name of this compound? Methyl-penguine. Lagi sekali tak dengar. 4-methyl-penguine. 4-methyl. Okay, sebab side chain dia methyl. 1, 2, 3, 4, 5. Pen 1 ke 2 tu? 2. Pen 2 in. Okay, sebab apa tu? 1, 2, 3. Dia berada pada carbon, antara carbon 2 dengan 3. So kita ambil nombor lebih kecil lah, 2. 4 ni sebab dekat sini ada branch. Okay. Okay, satu lagi. Satu lagi. Saya besarkan sikit. Kalau ada yang tak boleh cakap dan nak tanya soalan, awak hantarlah PM kat kawan awak. Nanti kawan awak cakap kat saya sebab saya tak boleh nak check handphone saya pun. Saya tak tahu kat mana ni. Nak check kalau awak PM saya tu takut ada yang PM. Okay? Awak cakap kalau contoh yang awak punya kata yang ada yang mic rosak ke apa ke. Okay, so awak PM kawan awak. Nanti kawan awak cakapkan. Kalau lah ada nak tanya terus senang, nanti kita terus bincang je kat sini. Okey, ada yang dah dapat jawapan. Dia selalu dia naming ni lelaki cepat sikit. Selalulah, tapi bila online ni tak pernah, ni lah first time mengajar online yang isomerism ni. Nak try cikgu? Okey, boleh. No problem. Sila. Cikgu dah buka. Okey, nak dia 4, 5. Saya tulis ni. Dimethyl. Hex. Lepas tu Hex 2 in. Okey, kita tengok betul ke tidak. 1, 2, 3. So that's why letak kawan awak cakap 2. Okey, lepas tu branch dia pada 4 dan 5. Okey.
di sebab ada dua kumpulan metil. Sekarang ni awak nampak molekul tu dan awak bagi nama. Sometimes ada soalan dia bagi nama awak lukis. Tu biasanya macam soalan objektif lah. Dia kata which one is the structural formula of this molecule. So dia bagi nama. And then awak kena cari between the 4 pilihan jawapan tu A, B, C, D mana yang paling sesuai. So biasanya kalau kita dah mahir bagi nama macam ni dan kita tak ada masalah lah nak terbalikkan dia ke apa ke. Okay, one more. Last. Sebab bila awak dah mahir dia cepat sikit lah. Tadi kan bila masa alkane ada lambat sikit kan. Saya bercerita dengan panjang sikit sebab kita baru first time jumpa. Okay, so the last contoh untuk hari ni untuk alkene. Lepas tu kita pergi alkohol sikit, lepas tu dah settle. Okay, cuba tengok betul-betul ni adakah branch try. ni. Okay, boleh. 3 okay. etil Etil. Okay. hep 2 in. 2 in. Okay. Hep ni kena make sure berhati-hati sikit jangan hep tu T tu awak tak letak. Hep contohlah ramai yang buat macam ni. Hep apa sekejap hep hep 2 tin. Tak boleh lah. Okay, dia hep T tu kat situ. In dia maksudnya dia punya nama homologous series dia. In tu mesti di belakang. In tu memang belakang lah. So hep 2 in. Okay, sekejap saya nak tengok nama dia yang kat depan ni. 3 sebab 1, 2, 3. Okay, yang ini ada yang tanya cikgu, saya tak nak kira lah. Macam ni saya nak kira macam ni. Nanti panjang juga 7 juga cikgu. Betul tak? Tapi ingat tadi saya cakap mesti double bond tu berada pada longest chain. So tak boleh lah. So kalau awak tengok yang ini, ini je setakat yang saya jumpa yang ada etil. Okay, macam mana cikgu tahu dia etil? Sebab dia adalah branch. And then dia kurang satu carbon dari satu hidrogen daripada ethane. Tu maksudnya dia adalah side chain lah. So dia ethyl hep 2 in. Okay, betul. Good. Okay. Ada siapa-siapa lagi nak tanya? Ibu. Ya, saya. Dan kalau yang longest chain tu kan, paling sikit berapa? Paling sikit, okay. Paling sikit ni sebenarnya nanti dia akan masuk sikit isomer, tapi saya tak nak sebut isomer dulu Kalau macam ni, okay, tengok saya buat macam ni. Okay. Awak tengok apa nama dia? Sekejap. Sekejap. Okay. Okay. So what is the name of yang saya lukis ni? Yang ini. Yang ni. Yang ni. Apa nama dia? Adakah dia etin ataupun propin? Adakah dia adakah saya bagi pilihan jawapan. Adakah dia apa aku nak jawab? 2 ke 1 ni? 2 metil add 1 in atau prop 1 in. Ada 2 jawapan. So mana satu?
Dah tak ada, semua orang dah tak ada dah ke? Yang okay, maybe susah. A ke B susah kan nak sebutkan. Okay, faham. Okay, A ke B? B. Okay, so sebab ingat tadi saya cakap memanglah dia nampak macam branch kat situ. Tetapi kita boleh baca secara continuously. 1, 2, 3. So maksudnya longest chain ni tadi paling sikit pun satu lah kalau alkin. Kalau alkin 2 lah kot. Tapi dia tak ada branch lah. Maksudnya macam tu. So dia akan jadi etin je. Okay. Itu pun kalau awak tengok prop 1 in ni. Okay, cuba tengok prop 1 in betul-betul. Kalau ni saya lukis lurus 1, 2, 3. Saya letak double bond kat sini pun prop 1 in. Saya letak dekat sini pun prop 1 in juga. So memang ada satu je lah. Dia punya lukisan dia macam mana pun tetap prop 1 in juga. Itu pun 1 ni nanti saya akan cerita masa isomerism. Tu nanti saya terpaksa bagi tahu juga. Tapi tak boleh cakap hari ni. Nanti kalau cakap hari ni nanti awak confuse nanti. Okay, yang pastinya yang ni kita baca dari kanan ke kiri. Yang ini nombor dia kita baca dari kiri ke kanan. Tetap jadi yang sama juga. Which is prop 1 in. Okay, prop 1 in tu ingat star sikit. Nanti saya akan cerita kemudian. Saya tak boleh cerita hari ni. Dia surprise. Macam tu. Okay, boleh tak Nurin? Menjawab tak? So maksudnya paling sikit tu maksudnya kalau alkin paling kecil dia 1 karbon lah. Kalau alkin paling kecil dia 2 karbon. Tu dia. Sebab kenapa dia tak boleh 1 karbon? Sebab dia kena ada juga double bond between carbon atom. So kalau nak ada double bond between carbon atom, kena at least ada 2 karbon. Okay, boleh menjawab soalan? Jawab. Okay, thank you very much. Okay, so untuk alkin, saya kecilkan sikit untuk awak cuba tengok balik semula. Okay, ada tak apa-apa nak tanya lagi? Rasa okey kan? Tadi alkin, kita cari longest chain and then kita cari branch. Longest chain macam mana nak tahu nombor dia ikut branch, nombor branch tu mesti lebih kecil. Okay, bila kita masuk alkin, kita mesti longest chain tu ada double bond. And number dia berada pada nombor yang lebih kecil. Tapi di second baru kita tengok dia punya branch. Okay. So sekarang ni ada apa-apa nak tanya ke? Sikit je lagi. Ya saya. Okay. Zeti. Kenapa Zeti? Zeti ke Arisha? Arisha, okay. Yang dekat prop 1 in tadi tu. Okay. Okay. Macam mana dia punya karbon yang kedua tu boleh bentuk lagi satu bond walaupun dia dah cukup 4. Okay. Tu saya terlebih lah tu. Okay, yang ni. Okay. Dah. Cukup dah. Okay. Saya terlebih tadi sebab saya nak menaikkan ke atas. Okay, sorry. Thank you. So nanti awak akan dapat prop dia terlebih 1 hidrogen kan? Okay, thank you. Okay. So, untuk naik naming alkin ada tak apa-apa? Tak ada Okay, diam tu tanda setujulah. Sikit lagi. Alkohol. Okay, alkohol ni senang. Senang sangat sebab dia lebih kurang macam alkin. Just tengok dekat dia punya functional group. Macam tadi saya sebut, kawan awak tanya apa maksud functional group. Apa ciri yang membezakan this homologous series dengan homologous series yang satu lagi. So dia ada hydroxyl group kat sini. Okay. So kalau tadi alkin kita tengok double bond. So bila alkohol kita tengok dia punya hydroxyl. Sama konsep, hydroxyl perlu berada pada karbon, nombor karbon yang lebih kecil. So menjadikan this molecule namanya adalah butan. Dia tak jadi but. Kalau butin kan but 1 in. Betul? Yang ni dia tak jadi but to all. Nanti dia tak boleh. Okay. Dia masalah dia kat sini.
dia terikut-ikut macam alkin, dia akan jadi but-to-all. Ramai yang tersilap lah. Padahal nama dia adalah, yang ni tak ada H sebenarnya. Dia akan jadi namanya adalah butan-to-all. Mana satu yang betul? Tak tahu, cikgu tak cerita lagi. Baru cikgu nak cerita. Okey, mana satu yang betul ialah, okey, kalau awak tahu nama biasa sebelum ni kita tahu dia ada 4 karbon, namanya Allah. Namanya adalah butanol. Betul tak? Kan? Butanol. Butanol ada H tak? Ingat balik semula? Saya selalu terlupa benda ni. H ni. Ada tak? Tak ada. Ada ke tak ada? Tak ada. Okey. So, sebab selalu terkonfuse dengan etanol semua. Okey. So, butanol, nama dia butanol. Sebelum ni kita tak belajar nombor-nombor ni kan. Ni tak ada kan. Okey. So, awak tengok balik. Kalau awak tutup this number, yang first tu nama dia jadi butol. Bukan nama dia kan. It's not the name of this compound yang biasa. So kalau yang ni kita tutup, dia jadi tak butanol. Jadi so nama yang betul adalah yang ini. Yang ini. So jangan tersilap. Yang ni ramai student tersilap sebab dia terikut dengan alkin. Alkin kan but one in. Sebab nama dia butin. Okay. So yang ini dia butanol. So dia butan to all. Yang lagi kelakar sekarang propanol. Okay. Propanol. Bila dia letak numbering dia jadi prop one all. So dia jadi apa tu? Propol. Salah lah. Sepatutnya propan one all. So nama yang ini sebenarnya adalah, okay, nama yang kita tengah tengok dia punya structural formula ni is this one. Kalau ada metal, tambahlah satu metal. Katakanlah saya tukar ada metal kat sini, CH3. So tambah je lah kat depan dia 3 metil butan 2 all. Betul tak? Kita tulis 3 metil butan, butan suka sangat tambah H. Okay, butan 2 all. Okay. Senang kan? Paling senang kan antara ketiga-tiga tu sebab awak dah pandai. Sebab tu sepatutnya senang. Betul. Betul, okay. Second last. Sekarang ni kita ada 3 je contoh. Sabar sikit lagi. Saya harap saya boleh habis sebelum 10 suku. Bukan sebelum lah. On the dot kot insyaAllah. Okay. So sila. What is the name of this compound? Allah, cikgu dah bagi tahu dah tadi. Sama tak dengan yang atas? Sama. Cikgu tambah metal je tadi kan. Okay. Kalau cikgu tambah satu lagi metal, kuat je cikgu cakap. Satu rumah ni belajar kimia malam ni. Okay. Apa nama dia? 3. Nak kena sebut 3 2 kali ke? Nombor sama. Okay, 3 betul kena sebut 2 kali. Yes. Sebab dia ada 3 metal, 3 pula. Dia ada 2 metal dekat carbon ke dia. Satu kat atas, satu kat bawah. So 3 dimetil butan 2 all. Okay, boleh kan? Sebab sebelum ni kita punya nombor berbeza, betul tak? Yang ni tiba-tiba sama nombor pula. So yes, kena sebut juga walaupun number yang sama. Kalau kita sebut 3 dimetil butan 2 all, mana satu lagi carbon? Mana satu lagi metal tu terletak? Orang boleh tanya macam tu. So that's why dia letak 3. Pada carbon ketiga ada 2 kumpulan metal. Pada carbon ketiga
Okay. Salin ayat aku Okay, pada betul tak gambar ketiga? Nanti kita tak nampak lah gambar ketiga. 1, 2, 3, 4. So ni gambar ketiga ni lah. Okay, so last rasanya ni. Okay, ada tak? Okay. Tengok betul-betul what is the longest chain. Tak semestinya straight chain tu adalah longest chain. Cikgu besarkan sikit. Okay. Cikgu, Ya, saya. kira daripada yang paling dekat. Yes. Sama macam alkin. Hydroxyl. Jangan panggil nanti kau orang kata apa. Kau belajar kat sekolah Hydroxyl. Yes. OH. Tak apa untuk kita ingat, no problem. Tapi bila kita cakap tu nanti orang kata apa benda budak ni belajar. Cikgu. Okay, ya saya. Metil dengan etil dua-dua boleh ada ke? Cuba tengok betul-betul. Okay, jangan terlalu teruja untuk mencari etil di situ. Kira longest chain. Awak kena try all possibilities. Pula. Cuba tengok betul-betul. Saya dah sebut tadi, tak semestinya straight chain, rantai lurus tu adalah longest chain. Cikgu nak try cikgu. Okay. Sila. Siapakah itu? Let's see. 1, 2. 2, 5. 2, 5. Okay, saya tulis dulu. 2, 5. Dimethyl. Hexane 2 all. Hexan 2 all. all. Okay. So kita Kod lah. Kita try. Okay. Kita numberkan dulu. Okay, tengok macam mana dia dapat hexanol. Okay, tengok betul-betul. Sebab tu saya cakap tadi, tengok betul-betul. Jangan tiba-tiba nampak ada 2 sini. Terus jadi etil. Tengok betul-betul Kalau saya kira, sebab ni paling kecil kan. Kita kira dari sini lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, warna merah ada 5 carbon je. Cikgu. 2, Ya. 4 cikgu. 2, 4. Okay, salah nombor pula. Okay, kita padam. Jangan risau. 2, 4. Okay. Lepas tu saya guna warna hijau pula. 1. Saya tetap guna dari kanan sebab saya dah nampak OH dia dekat dengan situ. Paling dekat dengan hujung tu. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So tu possibility. Sebab tu saya kata kita kena tengok all possibilities yang mungkin. So 5 atau 5 ke lagi panjang ke 6 lagi panjang. So 6 lagi panjang. So that's why hexan 2 all. Okay, hexan 2 all dah settle. Branch dia berada pada carbon nombor 2. Okay, ni nombor 2 ni. Kita guna warna hijau kan. 2. Dan satu lagi berada pada carbon nombor 4 yang ini. So 2, 4 dimethyl hexan 2 all. Yes, correct answer. Okay, boleh tak? Boleh. Okay, so dah settle kelas kita malam ni.